Model bayaran gaji yang bercerita tentang dasar strategik yang digunakan untuk membuat bayaran gaji yang menggunakan teknik-tekniknya sendiri sehingga menghasilkan objektif strategik untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Dasar strategik mempunyai 4 dasar iaitu kesejajaran, persaingan, sumbangan dan pentadbiran yang menggunakan teknik-tekniknya yang tersendiri iaitu struktur dalaman, struktur gaji, program insentif dan penilaian. Dasar strategik kesejajaran menggunakan teknik struktur dalaman yang menggunakan alat-alatnya iaitu analisa kerja, deskripsi, pengesahan atau penilaian. Dasar strategi yang kedua adalah persaingan menggunakan teknik struktur gaji yang menggunakan alatnya iaitu definisi pasaran, kajian ataupun survey dan garis-garis dasar. Dasar strategi sumbangan menggunakan teknik program insentif yang menggunakan alat asas senioriti, garis panduan merit dan asas prestasi. Strategi yang terakhir adalah pentadbiran yang menggunakan teknik penilaian yang menggunakan alat perancangan, belanjawan dan komunikasi. Dah menggunakan dasar strategik, dah menggunakan teknik-teknik, sekarang adalah objektif strategik. Mengapa menggunakan dasar strategik? Ia adalah untuk kecakapan, keadilan dan pematuhan undang-undang. Model bayaran menggunakan dasar strategik untuk membayar gaji di mana mempunyai 4 dasar iaitu kesejajaran, persaingan, sumbangan dan pentadbiran. Setiap dasar ini ia mempunyai dan menggunakan tekniknya yang tersendiri. Antara tekniknya adalah bagi kesejajaran, tekniknya adalah struktur dalaman yang menggunakan alat analisa kerja, deskripsi, pengesahan ataupun penilaian. Bagi dasar persaingan, ia menggunakan teknik struktur gaji di mana menggunakan alat definisi pasaran, kajian, garis. Bagi dasar sumbangan, ia menggunakan teknik program insentif di mana ia menggunakan alat asas senioriti, garis panduan merit dan asas prestasi. Bagi dasar pentadbiran, ia menggunakan teknik penilaian di mana menggunakan alat perancangan, komunikasi dan belanjawan. Yang mana objektif strategik bagi keempat-empat dasar strategik untuk mencapai kecakapan, keadilan dan pematuhan undang-undang. Contoh situasi bagi kesejajaran adalah guru matematik dan guru bahasa Melayu. Bagi guru matematik, ia diberikan gaji sebanyak RM2,000, manakala guru bahasa Melayu diberikan sebanyak RM1,800. Walaupun jawatan mereka sama, akan tetapi guru matematik diberikan gaji yang lebih kerana tugasnya mungkin lebih berat berbanding guru bahasa Melayu dan ia memerlukan pelbagai alternatif untuk mengajar murid-muridnya. Seperti yang kita lihat, guru matematik ia memerlukan analisa kerja dan deskripsi yang lebih berbanding dengan guru bahasa Melayu. Oleh sebab itu, bayaran gaji buat guru matematik lebih tinggi berbanding dengan bayaran gaji buat guru bahasa Melayu. Contoh situasi bagi dasar persaingan adalah pergigian. Walaupun mereka berdua memegang jawatan sebagai doktor gigi, gaji mereka adalah berbeza. Ini adalah mengikut kewangan syarikat masing-masing. Mungkin syarikat A ia memerlukan KSA yang sempurna dan kewangan syarikatnya yang lebih baik berbanding dengan klinik B. Bagi klinik B yang kurang gajinya, ia mungkin disebabkan oleh kewangan syarikat yang kurang dan ia memerlukan KSA yang kurang berbanding dengan klinik A. Contoh situasi bagi dasar sumbangan adalah pemandu dan eksekutif. Pemandu dibayar gaji sebanyak RM2,500 dan eksekutif juga RM2,500. Walaupun pemandu tidak memerlukan apa-apa kelayakan, tidak seperti eksekutif yang mempunyai sekurang-kurangnya kelulusan diploma untuk mendapatkan gaji yang sama banyak dengan pemandu sebanyak RM2,500. Itu adalah disebabkan pemandu itu telah bekerja selama 25 tahun pada syarikat itu. Pemandu itu telah berkhidmat selama 25 tahun sehingga mendapatkan gaji tersebut dengan menjalani beberapa kursus. Gaji pemandu itu akan dinaikkan setelah membuat penilaian prestasi. Sekiranya prestasinya yang memberasakan, maka ia akan dinaikkan gaji. Perkara ini tidak akan menimbulkan apa-apa isu kerana pemandu itu adalah di peringkat senior. Bagi dasar pentadbiran, belanjawan-belanjawan ini dibuat memerlukan perancangan yang dilihat dari segi keupayaan organisasi yang perlu dikomunikasikan. Keupayaan organisasi yang dimaksudkan adalah dengan kewangan syarikat. Komunikasi merujuk kepada siapa yang OT, cara bagaimana kira OT, bonus, allowance dan sebagainya. Perkara ini mestilah dikomunikasikan dengan baik. Setiap pekerja akan mendapat handbook di mana merangkumi segala polisi syarikat.